pada soalan nombor 1 ya. Boleh nampak skrin saya? Boleh. Alright. Okay, so semua orang tengok balik soalan 1. Yang ni soalan senang je. Which of the following base quantity has a correct SI unit? Okay, so untuk mass unitnya gram, betul salah? Salah. Time Salah. hour. Time hour, salah. Salah. Electric current, milliampere, salah. Temperature, Betul. betul. So, jawapan dia ialah C. Okay. Sorry. D. Salah. D. Jawapan dia ialah D. Okay. Kemudian, number 2. Which quantity is a vector quantity? So, ingat ya, vector quantity ialah quantity that has magnitude and direction. So, length, No. length is a base quantity. Volume, No. okay, volume. Volume ada direction ke? Tak ada. Volume tak ada direction. So dia adalah derived quantity ya. Okay, what about density? Ada Tak direction? ada. Okay, Tak ada. velocity? Ada. Yes. So velocity has magnitude and has direction. So the answer is C. Okay. Next, number 3. Fastest train, maglev train, okay, given in question 603 km per hour. Okay, so dia nak tukarkan unit ke dalam meter per second. So what is the answer? C. C Okay, betul. C. Ada yang jawab A. Ni nak kena check jawapan ni. Okay, so macam mana nak buat? So kita tengok dia bagi 603 kilometer per hour. Ingat bila dia nak minta pertukaran unit, you kena tulis dalam bentuk macam ni. Kilometer per hour. So then you convert kepada meter per second. So what must you do? Kilometer nak tukar kepada meter means that dia adalah 10 to the power of 3, betul? 10 to the power of 3. So minus dengan meter yang dia nak tukar tu, meter tak ada apa-apa prefixes, so dia kosong. Okay, divide by 1 hour in second. So 1 hour in minute is 60 minutes. 1 minute in second is 60 seconds. So 60 times 60. Okay, so you dapat dekat sini 603 times 10 to the power of 3 divide by 6300. Okay, boleh tak? So 603 exponent 3 divide by 3600. So you will get 167.5. So the answer is not C. Siapa yang jawab C tadi? Saya. Macam mana Nedi? 167.5 meter per second. So ada apa-apa tak nak tanya tentang pertukaran unit? Boleh Teacher. Anything? Kenapa 60 darab 60? Sebab dia hour. This one is hour. This one is hour. Ni, hour. So hour you want to convert into second. Kan? So 1 hour convert into minute is 60 minute. Betul? So 1 minute nak convert to second is 60 second. So 60 times 60 lah. Faham? Boleh tak? Boleh. Okay, so next. Number 5. Which of the following is... betul ke? Macam tertinggal soalan satu je. Ada soalan lagi bawah ni? Teacher. Okay, sekejap. Alright, this one. Linear caliper. What is the reading of the linear caliper? Macam mana nak baca? Iman, what is the answer? Iman? Macam mana nak? Ya, teacher. Iman Izzati. Number 4. Number 4. The answer is boy. The answer is boy. Okay, macam mana boleh dapat?
Sekarang ni dia kata what is the reading of the vernier caliper. Dia tunjuk 5. pada angka 5 ni kan. Ya. Okay, so sebelum kosong, what is the value here? 5. 5.5. 5.5. Yes, so 5.5. 5.50. Betul? So the Betul. second one kita tengok kepada yang segaris. So which this one kan yang segaris? 2. 0.02. Yes, so 0.02. garisan yang kedua is 0.02. Okay, so 5.52 unit in vernier caliper cm. cm. Okay? Boleh? Boleh. Okay, next. Number 5. Okay, not a purpose of plotting graph in scientific investigation. Number 5. Not a purpose of plotting graph. Tidak, bukan tujuan untuk plot graph. Finding relationship, betul kan? Kita nak tahu Betul. relationship dia, betul. Find the values that are of range, kita extrapolatekan graph tu supaya kita sentuh ke nilai yang kita nak cari, so that dia boleh cari values yang tak ada atas graph tu. Kita boleh panjangkan graph tu, betul? So C is correct. Interpreting data. So dengan adanya graph kita boleh tengok bagaimana susunan data-data tu, so that kita boleh kata dia adalah bertambah secara uniform ataupun bergradient negatif and so on. So kita boleh interpret the data by the graph yang kita plot. Okay, but for giving a consistent measurement itu hanya untuk alat mengukur, dia tak ada kaitan dengan graph. Betul tak? Itu ialah measurement yang kita buat. So dia tak ada kaitan dengan graph. So the number 5 answer is A. Okay, number 6. Okay, stroboscopic photograph of a pinch hitter make a hit. Okay, time for one tick is 0.05. Okay, so now the time taken for the pinch hitter to swing the bat from X to Y is, okay, so ni soalan nombor apa tadi ni? Nombor 6 Nombor 6. Number 6, the answer is boy. Ada sesiapa yang dah dapat? Time for one tick. So one tick maknanya T dia ialah 0.05. Dia, ingat tak kita belajar pasal tick ketik? Tick ketik kita belajar 0.05 kan? Satu masa tu ialah antara dua titik. Jadi maknanya kalau saya ambilkan sini ke sini, ini ialah 0.05 saat. Okay? So now ada berapa tick kat sini? This one is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So ada 7 ticks. So dia nak tahu time taken to pinch, to swing the bat from X to Y. So ada 7 tick, betul? So 7 times 0.05. So this is the T. So you dapat 0.35 second. Okay. Boleh faham? Boleh. Okay, next. Number 7. Okay, number 7 macam nak buat? Number 7 ni given answer is boy. Distance over time. Okay, maklumat yang dia bagi, he runs from the starting line and finish the distance in 10.38 second. So dia bagi track dia ialah 100 meter. So dia nak average velocity. Senang aja kan? So velocity is total displacement divide by time. So displacement dia 100 meter divide by time 10.38 second. So you dapat, betul jawapan dia 9.63? Ada kalkulator tak you on ni? Okay. Betul. 100 divide by 10.38. Okay, so the answer is boy. Okay, number 8. Macam mana nak buat ni? Siapa yang online ni? Sekejap tengok. Siapa ni? Anis ada? Ada. Apa jawapan Anis? C. Jawapan C. Okay. Kenapa dapat jawapan C?
Number 8. So ni graph, velocity time graph. Okay, kemudian dia kata which of the following is correct. So kita tengok you kata jawapan C kan? Okay, kenapa A salah? Motion at PQ. Is it at rest? Velocity dia constant. Tak. Velocity dia adalah constant, bukan tidak bergerak kan? So A ni salah Okay, B. Motion at PQ. Dia kata at rest juga salah. Okay, D. Kita tengok D. Uniform velocity, betul sebab velocity dia dari P ke Q constant. Okay, so uniform velocity, motion at QR. Kalau you tengok dekat sini, dia bertambah kan. So kalau kita kirakan dia punya gradient, you akan dapat satu nilai gradient, betul? So nilai gradient dia adalah positif, betul? Nilai gradient dia adalah positif dan gradient adalah mewakili acceleration. Okay, so gradient positif maknanya dia adalah acceleration. Kalau gradient dia negatif, barulah dia deceleration. Okay, so jawapan dia adalah C. Ada soalan tak? Boleh faham Boleh. Okay, number 9. Okay, a man tightening the head of hammer by hitting the bottom of the handle against a hard surface. So, due to a concept apa ni? Konsep apa? What is the answer? Number 9. Inertia. Yes, betul. B, inertia. So, bila dia hit the hammer downwards, kepala hammer tu akan turut bergerak ke bawah. Bila dia berhenti, the head of the hammer will still continue the movement, betul tak? Jadi dia akan bergerak ke bawah walaupun handle tu dah berhenti. Sebab head of hammer tu dia ada inertia, so dia akan continue move. Okay, jadi bila dia continue move, dia akan tighten kepada handle tu so that dia jadi ketat. Okay, boleh ya? So number 10. Okay, a bullet fired through a building structure made from wood planks. The building structure collapsed vertically to the ground. Okay, so why this happened? The building collapsed vertically due to number 10. Due to apa? Decrease velocity kot. Decrease velocity. Okay, can't you see the bullet? So the bullet hit bullet ni dia tembak pada bahagian bawah kan. So dia bergerak dengan sangat laju, betul tak? So bila dia potong bahagian bawah ni, maknanya kawasan ini akan breakdown, betul? So bila dia breakdown, bahagian atas ni dah tak ada benda yang support dia ke bawah. Betul tak? Jadi dia akan jatuh ke bawah, betul? Betul. Kenapa tu? Kenapa? Momentum. Yeah. Momentum. Inertia. Ni sama macam yang kita tarik Alas meja. buku alas meja tu. Yes. Faham ke tak? Faham. Boleh faham ke tak? Faham. Okay. Dia tak ikut arah pergerakan bulat, sebaliknya dia jatuh ke bawah. Okay. So the answer is A. Okay. Next. Number 11. Okay. Greatest momentum. Momentum formulanya ialah P equal to mass darab velocity, betul? Mass darab velocity means that you kena kira semualah. MV. Mass besar darab dengan velocity. So mass yang paling besar ialah ialah elephant, betul? Tetapi dia darab dengan nilai 3.8 meter per second. So you kena darab dua-dua ni. So mana satu nilai yang paling besar? Number 11. Elephant. Elephant kan? 2300 times 3.8. So kita dapat 8740 kgms. Betul? Kalau D 450 times 18, kita dapat 8100 kgms negative 1. Yang lain ada ke nilai besar? 65 times 33. Ni this one 1245. 13 times 2. Ini taklah. 26. Okay, so the answer is
A or D? A. Okay, A eh. A. Alright. Okay, number 12. Okay, number 12. Why does the car design engineer use light composite material? Okay, for making the body of the car although the engine is powerful. Okay, so apa tujuan dia? Dia gunakan bahan yang ringan. Untuk tujuan apa? A, acceleration increases if mass decrease. B, small mass produce large force. Ini dia pakai F equal to MA. Maknanya dia kata small mass produce larger force. Is it correct? No. Salah Lagi lah. besar mass. Lagi besar mass, lagi besar daya. Dia bagi small mass, large force. Salah lah kan? So, ni salah. Okay, large force produce large inertia. Large mass. Large mass, bukan large force. Salah. Okay, composite material of small mass reduce cost. Bahan komposit jisim kecil mengurangkan kos. Sebenarnya ni pun tak ada kaitan So jawapan dia ialah okay, acceleration increases if mass decreases. Ni pun sama, dia pakai F equal to M A. So hubungan antara M dengan A. So A increases, mass decreases. You tak boleh buat persamaan macam ni ya. Kalau you nak compare mass dengan acceleration, you kena buat F over M equal to A. Dia mesti dipisahkan oleh tanda sama dengan. Barulah you boleh tengok hubungan antara mass dengan acceleration. Di mana mass berkurang, acceleration bertambah. So the answer will be A. Ada soalan? Okay. Number 13. Okay, number 13. Sekejap, apa benda lah si Zaidi? Kejap. Kejap. Okay, number 13. Which of the following physical quantities has the same unit of the unit impulse? Number 13. The answer is boy. Macam mana dapat? Same quantity, same unit as the unit of impulse. Okay. So momentum P equal to mv. Kg meter per second. Betul? Kalau untuk impulse is Ft. Sama dengan mv tolak mu. Betul? So ni. Betul. mv tolak mu. Ni kan unit untuk momentum. Ya. Okay. So dia tetap dapat kg meter per second. So the answer is boy. Faham ya? Okay, number 14. According to the Guinness World Record, the fastest recorded baseball pitch was delivered by, okay, the pitch speed was 45 meter per second. Determine the impulse required to give 140 gram baseball such a momentum. Okay, siapa boleh kira? Nak guna formula apa? Okay, maklumat dia bagi ialah V, betul? 45 meter per second. Kemudian dia bagi mass. Mass kena tukar kepada kg. Berapa tu? 145 gram? 0.145. Dapat berapa? 0.145. Okay, jadi darab aja kan? B. Ya, B. So 6.525. 14 jawapan dia ialah B. Okay, dapat Baik. Okay, number 15. Okay, mass 50 gram of box dropped from the helicopter. At the moment before touching the ground, the velocity of the box is 10 meter per second. So the box stopped 3 seconds after touching the ground. What is the magnitude of impulsive force? So kita tahu F equal to mv tolak mu divide by T. Betul? Itu ialah impulsive force. Okay, sekarang maklumat dia bagi 50 kg kan? So M. So 50 kg. Kemudian dia kata moment before touching the ground, dia punya velocity is 10 meter per second. Itu V ke U? So U dia kosong lah. Betul tak? Sebelum dia jatuh. So V dia adalah 10 meter per second. 10 meter per second.
So time dia bagi ialah 3 second. Okay? So masukkan dalam formula. Dapat berapa? Dia nak impulsive force kan M. Dia nak F. So MV tolak MU. So 500 kan? Betul? Minus kosong. Betul tak? Betul. Divide by 3. 3. So dapat apa? 166.7. B. Yes, 1.667 Newton. Okay, so the answer is B. Okay. Boleh Boleh. Okay, number 16. Use airbag to smoothen the landing of crew exploration vehicles on land. Okay, what stopping time required in order to safely stop 7,250 kg moving at 7.65 meter per second with an average force? Okay, macam mana nak selesaikan? Soalan minta masa stopping time. Maknanya ini adalah impulsive force. Macam mana tahu dia adalah impulsive force? Cuba tengok betul-betul soalan ni. Dia kata airbag digunakan untuk landing, betul? So CEV ni dia akan landing, dia akan jatuh daripada langit, betul tak? Laju ke tak laju pergerakan dia? Untuk jatuh ke bawah? Sangat laju. Jadi kalau tidak ada apa-apa protection, tak ada airbag ke apa, what will happen to the CEV while hitting the ground? Dia akan jatuh dengan sangat laju dan masa hentaman dia, the time of impact dia adalah sangat pendek, betul tak? So dia punya, kan kita impulsive force is M equal to MV minus MU divide by T kan? So T ini kalau dia pendek, dia akan menghasilkan F impulsive force yang sangat besar. Betul tak? Betul tak? You faham ke tidak ni? Yuhu! Faham. Okay. Jadi sekarang dia nak, what is the stopping time? Dia nak tahu berapa masa required in order to stop. Ni dia bagi jisim dia moving at yang ini 7.65 meter per second with an average force. Dia nak tahu berapa nilai T. So average force ini ialah nilai ni, betul? 4 to 6,000. So nilai F dia bagi berapa? 4 to 6,000, betul? Sama dengan mass dia bagi, okay. So V berapa, U berapa? U kosong, betul? U kosong, betul? Betul. V dia ialah 7.65, betul? Betul. Okay, jadi 7250 darab dengan 765 minus 0, betul? Betul tak? Divide by T. Betul. Okay, now you want to find the T. So find the T please. Dah kira kan? A. Number 16. Yes, so you dapat A. 0.13 second. Ada masalah ke? Boleh kira Senang aja. So kita nak tahu berapa nilai T ni. So you guna formula F equal to MV tolak MU divide by T. T yang you nak cari. F given in the equation 4,026. 400,026. Betul ke? Macam mana sebut? 426,000. 426,000 Newton. Okay, so M dia dah bagi 7250 kg. V dia adalah 7.65 meter per second. U dia adalah kosong. Sebab apa kita kata U dia kosong? Sebab dia jatuh daripada atas. So sebelum dia jatuh, dia tak bergerak kan? So U dia adalah kosong. So bila dia bergerak, itu adalah nilai V dia. Faham ya? Okay, so the answer is A. Okay, number 17. Which of the following item is not a safety feature installed in a vehicle? Tidak. Airbag betul? Not safety feature? Airbag betul. Seat belt? Betul. Armrest yang mana? Betul. Armrest yang mana? Betul. Armrest yang mana? Yang kat tepi. Yang tempat letak tangan. Armrest. Kan ada tempat letak tangan tu kan dekat ada ke dalam kereta you all? Tepi Passenger seat, driver seat. Kalau kita naik bas selalu ada lah kan tempat letak tangan tu, betul tak? Okay, so sport rim is just to
Show off. Oh, Untuk show off. Tahu sport rim? betul. Kalau tak ada sport rim, you pernah nampak kereta tak ada sport rim tak? Ada. Sport rim tu mahal tau. Kereta yang tak ada sport rim tu nampak macam cikai. Biasa kalau orang yang tahu tengok kereta, orang tengok sport rim cantik, mesti kereta dia mahal. Macam tu lah. Okay, number 18. Number 18, 50 gram inside leaf which is accelerated downwards with an acceleration 4 meter per second. Calculate the reading of the weighing scale so that it is under the girl's feet. Macam nak kira? Number 18, the answer is A. Ingat lagi tak cerita pasal leaf? Saya pernah ajar pasal leaf ni rasanya. mg minus me. Bawah ni ialah dia punya bacaan R. Bacaan weighing scale kan. Ini ialah bawah ni ialah weight. Betul? Atas ni ialah R. Jadi dia bagi dekat sini girl 50 gram inside leaf accelerating downwards. So A dia ke bawah. So bila dia ke bawah maknanya nilai W nya lebih besar. Betul? Apa benda yang meletup-letup tu? Sepatutnya F equal to MA. So W tolak R, betul? Equal to MA. So W dia ialah weight. Weight to mg kan? So dia bagi sini 50 kan? So mg 500. Mg tolak R equal to MA. So 500 minus R equal to 50. A dia berapa? 4 meter. Kan? So berapa nilai R? Sebab dia kata dia nak tahu bacaan penimbang. Bacaan penimbang diwakili oleh nilai R. Bacaan penimbang adalah diwakili oleh nilai R. Alright. So what do you get as the answer? So 500 minus 20. 200. Betul? Equal to R. So dia adalah 300 Newton. Betul? Boleh faham? Okay, number 19. Okay. Mass 385 kg moving with accelerating of 300 meter per second. Friction force 600 Newton acting on the motorcycle. So the question is, what is the force exerted by the engine of the motorcycle? Okay, so ini ialah keseimbangan daya. So daya bergerak ke depan dengan daya bergerak ke belakang. So formula will be F equal to M A. So dia nak tahu what is the exerted force by the engine. So dia nak tahu daya bersih F ini. Okay, F ini ada dua daya, betul? Daya ke depan, daya ke belakang. Yeah, betul ke? Accelerating 300. Okay, there is a friction force 600 meter. Okay, so maknanya dia accelerate, maknanya daya ke depan lebih besar daripada daya ke belakang. Jadi kita akan letakkan F tolak FR, frictional force. Itu daya bersih Kita nak tahu daya bersih, mesti kita tolakkan daya depan tolak daya belakang dan baru kita dapat daya bersih dia. Okay, sama dengan MA. M dia bagi 385 kg. Okay, so 385. A dia bagi 3 meter per second, betul? So dia nak tahu berapa nilai F ni So F minus FR dia bagi 600 kan? Okay, 385 darab 3 times 3. 155. Okay, 1155. Okay, so dia akan plus dengan 600, betul? Betul, 1755. So F equal to 1755 Newton. Okay, there is the answer here. A, B, C, D. C. Number 19. Yes, the answer is C. Okay. Number 20. Ni. Ini ialah keseimbangan daya. So kalau you tengok dekat sini, dia bagi
sudut 60 degrees, force yang dia kenakan ialah 50 Newton. Okay, so kalau kita tengok, dia nak tahu what is the vertical component of force. So, you kena lukis dulu free body diagram macam ni free body diagram. So, objek dia berada di tengah-tengah ni. Okay, so daya dia kat sini. Nak panah ke bawah, so dia bagi 50 Newton kan. Okay, so sudut dia bagi di sini ialah 60 degrees. So dia nak vertical component. So kita ada dua komponen, satu paksi Y dan satu lagi ialah paksi X. Okay, paksi Y ialah yang menegak macam ni. Paksi X ialah yang horizontal macam ni. So soalan ni minta FY ke FX? FY. Yes, FY. Disebabkan daya yang dia bagi ini ada sudut 60 darjah. Jadi, you kena ubah kedudukan daya ini supaya dia betul-betul berada pada paksi Y. Kalau dia nak berada pada paksi X, supaya dia betul-betul berada pada paksi X. Daya hanya ada dua saja. Satu FY, satu pada paksi X. So, dia tak boleh ada sudut. Jadi, bila dia ada sudut, you kena selesaikan dia atau tarik daya yang ada sudut itu supaya dia pergi kepada paksi Y atau dia pergi kepada paksi X, ikut kepada kehendak soalan. So kalau soalan tanya dia nak cari pada paksi Y kan, so you tengok dia nak cari pada paksi Y. Now you tengok sudut yang kepit tu, sudut 60 tu dia kepit pada paksi X ke pada paksi Y? X. Pada paksi X. So that Y dengan X dia tak sama kan, so dia akan jadi sin. Betul? Sin. Jadi FY adalah sama dengan F tu ialah daya asal yang dia bagi. Sin kita ambil ikut ni. So sin. Okay, sudut tu ialah sudut yang dia bagi dalam soalan. So you dapat F sin 60. F tadi berapa? 50 kan? 50. Sin 60. Boleh tak? Faham ke tak faham? Faham. Okay, kalau soalan tanya dia nak pada paksi X. Macam mana you nak buat? So, bila dia tanya, okay, what is the horizontal component of the force? Kan, sekarang dia bagi ada sudut kan? So, you kena tarik dia pergi paksi X, betul? So, you tulis situ, dia nak apa? Dia nak paksi X, tulis X. Kemudian, you tengok sudut tu. Sudut tu kepit dekat mana? So, dia kepit pada paksi X. Nampak? So, dua-dua ni adalah sama. X dengan X. So, dia akan jadi cos. Faham? Faham tak? Faham. Okay. Saya bagi satu soalan. Dia satu lagi daya. Yang ni tadi kita batalkan. Okay, soalan yang kedua. Contoh macam ni. Dia bagi daya tu kat sini. 100 Newton. So, berapakah nilai dia pada paksi X? Nampak tak soalan saya bagi tu? Berapa nilai dia pada paksi X? 100. Yes. Kenapa nilai dia 100 Newton? Sebab dia dah ada dekat pasir. Dia dah betul. Yes. Sebab dia dah betul-betul berada pada paksi X. Dan dia tak ada sudut pun. So you tak payahlah nak susah-susah adjust dia supaya balik kepada paksi X. Betul? So you ambil saja nilai dia 100 Newton. Okay, now. Soalan yang sama saya tanya. Saya nak pada paksi Y. Kita letak 90. Boleh tak kira? Boleh tak kira? Tak boleh lah. Sebab dia dah betul-betul berada pada paksi X. So paksi Y dia akan jadi kosong. Faham? Kalau dia dah ngam-ngam pada paksi X, you nak cari dia pada paksi Y, tak boleh lah. Dia dah pergi pada paksi X. Dia tak ada sudut pun. Kalau dia ada sudut, yes. You boleh adjust dia sama ada dia nak pergi paksi X ataupun dia nak pergi kepada paksi Y. Itu yang kita dapat cos dengan sin tadi. Kalau dia dah betul-betul berada pada satu paksi saja, maknanya satu paksi yang lain, kita tak boleh kira. Dia dianggap kosong. Faham tak? Kalau you tengok kat sini pun sudut dia ialah 90, betul? Kan? Jadi 100, kalau kita nak pergi, dia kepit pada paksi X, so dia akan jadi sin kan? 100 sin 90 berapa?
Sin 90. 100. 100. Sin ke cos? Cos Cos. kan? Cos. 0. Darab dengan kosong. So kosong lah. Faham Boleh ke tak? Ni soalan ni senang je. You tak jumpa banyak lagi soalan yang dia bagi banyak sudut, banyak dia punya force. Ni dia bagi direct je. Satu je. 50 Newton, 60 degrees. Okay, nanti kalau ada soalan yang lebih kurang macam gini, yang lebih complicated, nanti kita bincangkan. Okay, next question. Number 21. Apa dia ni? Okay. First person that jump from the stratosphere layer with a height of 39 km from the Earth's surface. Okay, so dia melompat pada jarak 39 km daripada permukaan bumi. So graph, which displacement graph represent the motion of the phalanx? Dia nak tunjukkan graf yang mana yang merujuk kepada pergerakan dia. So bila dia berada di angkasa lepas, dia nak masuk ke bumi, dia ditarik oleh tarikan graviti, betul? So jarak makin bertambah ke makin berkurang? Berkurang. Jarak makin berkurang. Jarak. 21. Graf dia bagi ialah displacement over time. Jarak dia makin bertambah, jarak dia 39 km. Okay. Graph displacement over time, dia punya gradient mewakili apa? Pak CY bagi Pak CX. Acceleration. Salah. Acceleration kalau dia velocity. Velocity. Ya, dua graph. Velocity time. Betul. Satu lagi ialah S time. Betul. Kalau S time, unitnya ialah meter per second. Kalau VT, unitnya ialah meter per second per second. Betul. So untuk sekarang kita bincangkan ialah graf yang S melawan T. So gradient dia adalah meter per second. Okay. So dia jatuh daripada angkasa lepas masuk ke bumi. Masa tu dia dah berada dalam tarikan graviti bumi ke belum? Belum. So dia punya gradient semakin dia punya hal laju ditarik oleh bumi semakin bertambah. Lagi dekat dengan permukaan bumi, lagi dia laju. Betul? Jadi graf yang mana yang menunjukkan kelajuan dia semakin bertambah. C. Yes, C. A kalau you kira gradient dia constant. Maknanya velocity dia constant. Velocity dia sama je sepanjang dia jatuh. Betul ke? Sebab objek bila dia semakin dekat dengan bumi, dia akan ditarik oleh tarikan graviti bumi dengan lebih kuat. Bila ditarik dengan lebih kuat, maknanya kelajuan dia makin bertambah. You faham tak? Kelajuan dia makin bertambah. Contoh macam you tolak seseorang jatuh daripada tingkat 15. Daripada atas, jauh. Katalah di tingkat 15 kan. Nak sampai ke permukaan lantai tu, dia jauh kan. Tapi bila dia semakin dekat dengan lantai, dia semakin laju. Sebab tarikan yang tarik dia tu makin kuat. Faham tak? Yuhu! Faham tak? Faham. Jadi hal laju dia makin bertambah. So bila makin bertambah, you tak boleh bagi graf A. Sebab kalau you bagi graf A, gradient dia tu you akan dapat nilai yang sama. Maknanya kelajuan dia daripada tingkat 15 nak sampai ke bawah tu constant. Sama. Contoh macam you bawa kereta. Maintain je 60 km per hour. Betul ke tak betul? Dia sebenarnya semakin laju ke hanya maintain dia punya speed? Dia semakin laju. Mana boleh maintain. Dia semakin laju. Dia semakin laju. Lagi dekat dia dengan permukaan bumi, lagi dia ditarik dengan kuat. Lagi laju, dia bergerak. Macam awak, lagi dekat orang yang awak suka tu, lagi laju degupan jantung. Betul? Dah susah sangat nak faham. Betul?
Nah, jauh tak rasa sangat. Lagi dekat lagi laju. Jadi dia punya graf adalah C. Sebab gradient dia ni semakin bertambah. Betul? Betul tak? Semakin bertambah kan? So the answer, the answer is C. What about B? B ni gradient dia kosong kan? Tengok B. Gradient dia kosong. Gradient kosong. Gradient untuk graf S melawan T adalah velocity. Adakah velocity kosong? Bila velocity kosong maknanya objek tu tak bergerak. Dia tak bergerak ke? The object is moving, so the B is wrong. Betul? Okay, D pula. D ni kalau you kira dia punya gradient, dia semakin berkurang gradient dia. Maksudnya laju dia semakin perlahan. Semakin berkurang. Maknanya lagi dekat dengan bumi dia bergerak lagi perlahan. Kalau dia bergerak macam itu, lagi perlahan, maka tak adalah orang mati sebab jatuh daripada satu ketinggian tu. Sebab dia makin slow, bila nak sampai dekat permukaan tanah, dia makin perlahan. Jadi tak adalah orang mati. Kan? Sebab dia semakin perlahan. So the answer, D is not the answer. So antara A dengan C. So the answer is C. Sebab dia semakin laju. Dia jatuh semakin dekat dengan permukaan bumi, dia semakin laju. Okay? A salah because dia punya laju tu constant. Salah. Laju dia tidak constant. Laju dia semakin bertambah. So the answer is cat. Boleh Okay, number 22. Number 22 ini ialah keseimbangan daya. Are you still with me? Yuhu! Yes. Yelah tu, ya tu. Saya nak tengok berapa orang lagi ni kat sini. Masih bersama saya. Ke ada dengar sampai mandi, dengar sampai sarapan. Ada berapa orang ni? Oh, 45 of you. Siti Aisyah. Ya, teacher. Number 22. Boleh buat? Number 22. The answer is cat. How do you get C? Dia bagi dekat situ 170 kg billboard. So maknanya billboard tu jisim dia ialah 170 kg. Kemudian dia diikat by 2 identical cables. Maknanya daya yang memegang billboard tu adalah sama. Okay, so forces dia adalah equilibrium. Now dia bagi angle pada theta tu ialah 60 degrees. So dia nak tahu what is the tegangan, what is the tension of the cable. So kalau kita buatkan free body diagram. Okay, this is objek kan? Objek kat tengah. So daya yang terlibat ialah yang pertama ialah daya yang ke bawah. Daya ke bawah itu ialah weight dia. So 170 kg kita tukar kepada weight. Weight dia berapa? 1700 Newton, betul? 1700. Betul. Okay, jadi sekarang ni daya yang dia bagi, dia gantung tu macam mana rupa dia? Macam ni Betul? So theta tu, kalau ikutkan theta dia letak sini kan? Sini theta dia, betul? So saya letak theta kat sini, berapa nilai dia? Sama tak? Sama kan? So 60. Sini pun samalah. So dia letak sini kan? Theta dia, maknanya theta di sini juga adalah 60. Okay. So sekarang dia nak tahu berapakah nilai tension dia untuk kabel ni. Okay, so ada 3 daya yang terlibat. So saya letakkan nilai T. Ni pun T. Okay. So dia T lah. Okay, so now dia nak tension of cable. So awak nak leraikan dia pada paksi X ke paksi Y? Paksi Y. Okay, let's say kita selesaikan dia pada paksi Y. Okay, so paksi Y kita ada, sekarang ada 3 daya, betul? Okay, now you tengok. Daya T ni dengan daya
W. Weight. Anak panah tak sama kan? T ni kalau you tarik kepada paksi Y, anak panah dia satu ke atas. So dia akan jadi tolak Daya atas sama dengan daya bawah. Sebab dia ialah equilibrium forces. So daya atas sama dengan daya bawah. Okay, jadi daya bawah dia ialah 1700 Newton. Okay, so kita tengok daya atas sama dengan daya bawah. Sebab apa kita gunakan kaedah ini? Sebab daya atas sama dengan daya bawah sebab ada statement equilibrium. Okay, so sekarang you kena tengok jumlah daya bawah, hanya ada satu je daya yang ke bawah, betul? Iaitu 1700. So 1700 Newton. Okay, daya atas dia ada dua kan? Okay, so sekarang ni daya ni ada sudut, betul tak? Bila dia ada sudut, apa kita nak buat? Kita pilih tadi daya yang kita nak cari ialah daya pada paksi Y ke daya pada paksi X? Y. Daya pada Y. paksi Y. Sekarang kita ambil dulu daya T yang sebelah kiri ni. Okey, saya ambil daya yang sebelah kiri. Okey, so sekarang saya nak cari daya pada paksi Y. Sudut dia kepit pada paksi apa tu? Pada paksi? X. Sudut. Dia kepit pada paksi X. So Y dengan X tak sama. So kita pakai sin ke cos? Sin. 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 Okey, sin. Maknanya kita gunakan T sin 60. Baru selesai satu daya. Sekarang ada daya dekat sebelah dia satu lagi kan? So kita nak tambah ke nak tolak daya yang sebelah ni? Anak panah dia sama kan? Kat atas. Jadi kita tambah. So T sin 60. Yang ini pun sama. Kita nak cari dia pada paksi Y. Jadi Y. So sudut kepit pada paksi X. So dia juga jadi sin. Jadi T sin 60 tambah T sin 60. So 2T sin 60 sama dengan 1700 Newton. So T dapat berapa? Cuba kira. 1700 Newton divide by 2 sin 60. Dapat teacher. 900. You dapat 981 times 10 to the power of 2. Betul? Betul? Betul. So dapat C. Faham ke tak faham ni? Okay, so first, bila you tengok soalan macam ni, you kena lukiskan free body diagram. Apa yang dimaksudkan dengan free body diagram ialah kita nak simplifikan diagram itu supaya kita boleh nampak apakah daya yang terlibat dalam soalan. Itu yang tadi saya buat free body diagram dia. Okay, free body diagram you kena buat macam ni kan? Macam ni. Dia buat bentuk T. So objek tu berada di tengah-tengah. Objek ni apa tadi? Billboard kan? Objek ni ialah billboard kan? So billboard ni dia ada weight. Weight ialah daya pertama yang ada dalam soalan. So weight adalah daya ke bawah. So you lukislah daya pertama dia ke bawah. Ini ialah dia punya weight. You nampak ke lukisan saya yang warna purple ni? Nampak. Okay, sekarang kita dah dapat satu daya. Daya apa lagi yang ada pada soalan? Daya kabel, tension of the cable, betul? Betul. Tension of the cable ada dua kan? So saya lukiskan sebab ni adalah objek. Okay, so dia punya daya saya letak kat sini. Kalau you nak lukis dekat atas ni boleh, tapi kalau you nak lukis macam ni boleh. Tapi gambar ni tak sama dah lah. Betul tak? Gambar ni dah tak sama lah. So saya tak lukis macam ni. So saya lukis macam ni, sama macam gambar. So yang ini saya letakkan T. Saya letakkan T sebab dia adalah tension yang sama. Kalau tension dia sudut tak sama dan saya letak T1, T2. Sekarang dia bagi tension dia sama kan? That's why saya letak T sahaja. Yang ini T, yang ini pun T. Faham ke tak faham? Okay, lepas tu sudut dia. Sudut dia bagi dekat sini kan untuk T yang sebelah kiri.
Dia bagi sudut tu dekat sini, betul tak theta dia? Theta dia bagi kat sini kan? Jadi, kita tak boleh letak theta tu dekat situ. Dia mesti dekat tengah-tengah sini. Sama ada paksi X ataupun pada paksi Y. Jadi, kalau you bawa pun, dia akan berada dekat sini. Sudut dia. Kan sudut yang sama? Theta juga. Betul? 60 kan? Faham ke tak ni? Faham. Faham. Okay. Jadi, anak panah dia, okay, kalau you tengok, dia pegang tali tu, dia pegang kan? So, anak panah dia kena ke atas lah. But dia pegang objek tu. So, anak panah tegangan tali sentiasa opposite daripada objek. So dia sentiasa menghala ke arah shilling. So anak panah dia you kena lukis ke atas lah. Kenapa perlu ada label anak panah? Sebab dia adalah vector quantity. Kita nak tahu dia daya ke atas ke daya ke bawah. Sebab bila opposite direction you kena tolak. Kalau dia sama arah you kena tambah. So now anak panah untuk tension ni ialah ke atas. Sebab dia menghala ke arah shilling. Okay, jadi nampak tak? Arah daya dia tak sama dengan arah daya weight. Weight anak panah dia ke bawah, betul? Manakala tension of the cable, direction dia ialah ke atas. So, you dah nampak dekat situ direction dia tidak sama. Okay, dan sekarang dia kata equilibrium. Bila equilibrium, daya atas mesti sama dengan daya bawah. Daya kanan mesti sama dengan daya kiri. Dalam soalan ini, dia melibatkan daya bawah sama dengan daya atas. Sebab kita ada weight. Jadi, bila kita letakkan persamaan, so daya bawah sama dengan daya atas. Okay, so daya bawah is 1700 Newton sebab kita dah convertkan tadi. Okay, now kita nak tahu jumlah daya yang menghala ke atas. Sekarang ada 2 daya, betul? So setiap satu ni you kena selesaikan dia supaya dia betul-betul berada pada paksi Y. Sebab dalam soalan kita tengah cari paksi Y dia. Jadi daya yang pertama tadi sudut 60 darjah, betul? Jadi kita leraikan dia pada paksi Y, maka dia dapat T sin 60. Itu daya yang pertama. You dah selesaikan T sin 60 pada paksi Y. Lepas tu daya yang kedua, you kena selesaikan juga. Dia juga dapat T sin 60. Sekarang T sin 60 yang kanan dengan T sin 60 yang kiri, you nak apakan dia? Nak jumlahkan dia tu perlu tambah ke tolak. Sekarang you tengok anak panah dia. Anak panah dia menghala ke arah yang sama. Paksi Y kan? Bila paksi Y, dua-dua daya dia adalah ke atas. Jadi you kena guna operasi tambah. So T sin 60 tambah T sin 60. Sama dengan daya ke bawah 1700 Newton. So bila you selesaikan T sin 60 tambah T sin 60, dia dapat 2 T sin 60. Itu matematik kan? Tu T sin 60 sama dengan 1700. So you nak tahu berapa nilai T, you divide by 2 sin 6T. So that you dapat nilai T is 10.81 times 10 to the power of 2 Newton. Okay? Boleh Boleh. Okay. So saya number 23. Roller coaster in one of the famous theme park. Which position PQRS is the gravitational potential energy are equal? Number 23. Yes, jawapan dia ialah A. PNS. Okay, kenapa P and S? Sebab dia punya height. Yang sama. Sama. Kedudukan objek dia kalau berada pada point P dan juga point S, gravitational potential energy dia adalah sama nilai dia. Betul? Sebab dia adalah mgh. mgh. Gravity dia sama kan? 10. H dia juga ketinggian yang sama. Betul? Mass dia adalah objek yang sama. Maka dapatlah nilai dia. Nilai yang sama. Okay. So number 23, the answer is A. Okay. Number 24. Which statement is correct on how the athlete can jump higher over the pole? Okay, macam mana dia boleh lompat kalau you tengok kat sini? Kalau dia tidak ada pakai pole yang ni, boleh tak dia melepasi palang ni? Tak boleh. Apa guna pole tu? Tak. Apa guna pole tu? Untuk kas. Okay, macam mana dia nak lompat? Mula-mula dia akan lari kan? Mula-mula dia akan lari. Boleh tak kalau dia jalan je dia boleh lompat lepas palang? Boleh. Boleh. Tak boleh. Mana boleh? Tak Dia boleh. kena lari. Apa tujuan dia lari?
kasih momentum. Dia akan hasilkan tenaga kinetik yang tinggi. Betul tak? Kinetic energy waktu dia lari adalah sangat tinggi. Bila dia gunakan pole, tenaga kinetik ini akan pindah kepada pole ni. Dia potential. Dalam pole ni dia ada elastic potential energy. Betul? Jadi, kalau tenaga kinetik dia tinggi, maka tenaga kinetik itu akan dipindahkan kepada elastic potential energy-nya juga adalah tinggi. Betul? Bila tenaga elastic potential dalam pole itu adalah tinggi, maka dia akan pindahkan kepada badan orang tu. So, dia akan pindahkan pada badan orang tu. So, orang ni akan ada tenaga yang sangat besar untuk dia melepasi pole ni. Faham tak? This is the conservation of energy. You faham tak? Faham. Sebab untuk dia melompat pagar ni, dia perlu ada satu tenaga elastic potential energy yang besar. Yang dihasilkan oleh pole ni. Batang ni. Batang yang melendut ni. Kan? Barulah dia boleh melompat melepasi palang. Okay, now soalan dia tanya, which statement is correct on how the athlete jump higher over the pole? So number A. Athlete use a higher volt pole than the position of the pole. Ada kaitan tak? Dia gunakan palang yang panjang melepasi palang. Tak ada kaitan Tak. Okay, lepas tu B. The athlete use a volt pole with a bigger diameter. Dia gunakan diameter yang lebih besar, maknanya tebal. Kayu yang dia gunakan tu adalah tebal. C. Athlete bend the volt pole to increase elastic potential energy. Betul. Yes, so the answer is C. Dia bengkokkan kayu bergalah untuk meningkatkan elastic potential energy. So the elastic potential energy will convert into the jumper. Okay, the athlete. So the athlete, bila tenaga kinetic, elastic potential energy itu berpindah kepada dia, maka dia akan dapat energi yang lebih besar. So energi itu dia gunakan untuk melepasi palang. Okay, number 25. Okay, number 25. The table 1 shows the result experiment to investigate the relationship between force and extension. Okay, force and extension itu ialah Hooke's law, F equal to Kx. Okay, what is the value of X? Okay, so kita kena gunakan F equal to Kx. You kena cari nilai K dahulu. So X ini ialah extension ya. Okay, let's say kita ambil ni. Okay, so force dia bagi 0.3. Okay, kita tak tahu. Extension dia ialah 1.2. So what is the value of K? Dia ada dua kali pengiraan. So what is the value of K? 0.25. So K is 0.3 divided by 1.2. Ya Allah, tak tekan on. 0.3 divided by 1.2. So you dapat 0.25. Is it? Yes. So you dapat 0.25. So kita tengok pula untuk soalan ni. So kita akan kirakan 0.6. K dia ialah kita tak tahu kan? 0.25 lah. Betul? Okay. So dia nak apa sebenarnya? So dapat berapa tu? Oh, dia nak tahu X, length. Macam nak kira? Kita dah tahu dah dia punya nilai K. Tambah 0.25. So you kena cari extension, you kena cari dulu dia punya length. Yang ni dia dah bagi kan? Length 10.6, extension 1.2. Jadi berapa panjang dia extend, maknanya 10.6 dia extend sebanyak 1.2. Jadi panjang selepas extension ialah 11.8. Betul? Okay. So extension yang ini ialah 2.9. Okay, macam mana nak kira ni? Tambah 9.4 dengan 2.9.
9.4. Dengan 2.9. Mana you dapat 9.4? Itu dia punya length Oh, panjang asal. Yes, 9.4 tambah dengan 2.9. 2.9. Okay, so you dapat betul-betul. Tak payah kira K pun boleh. 12.3. Yes, 25 tu you dapat 12.3. Betul, tak payah pakai K pun tak apa. Saya silap nampak soalan. Saya ingatkan ni ialah force. Apa tu K? Constant. Spring constant. Okay, boleh So you just tolak saja. Panjang asal 9.4. Bila dia mengalami extension 2.9, maknanya you kena tambah lah nilai dia. Okay, so you terus dapat nilai 12.3. Okay, so is it possible saya nak habiskan sampai soalan 30? Possible. Okay, number 26. Which of the following shows that efficiency 100%? Okay, efficiency ialah power out over power in kan? Darab 100%, betul? So maknanya kalau kita nak dapatkan 100%, maknanya nilai ini dengan nilai ni mesti sama. Betul. Kan? C. Jadi jawapan dia ialah C. Okay, number 27. If the force decrease while the surface area is kept constant, pressure will, ni ialah formula untuk pressure. So apa kaitan pressure dengan surface area? P. Surface area kecil, pressure lagi besar. Yes, pressure akan besar bila surface area-nya kecil. Jadi, dia kata force will decrease while the surface area kept constant. Pressure exerted will kalau Decrease. number 27. 27, the answer is boy. Decrease. Okay, kenapa decrease? Apa kaitan daya dengan pressure? Apa formula untuk pressure? P equals to F over A. P equal to F over A. Betul? Yang saya buat ni ialah hubungan antara pressure dengan area. Sekarang dia bagi force decrease. Surface area kita constantkan, maknanya hubungan dia hanya ada pressure dengan force. Okay, so A ni tak ada kaitan sebab dia dah constant. Jadi hubungan P dengan F. So F berkurang, P juga akan berkurang. Okay, number 28. What is the maximum pressure experience at the bottom of the swimming pool? Okay, dia punya pressure untuk liquid ialah rho G H. Maknanya H dia kena bertambah sebab density air adalah density air yang sama kan? G juga sama. So dia depends kepada kedalaman. Okay, so what is the maximum pressure experience at the bottom of the swimming pool? Jadi kita ambil kawasan yang paling dalam which is 6 meter. Betul? Jadi density ialah 1000 darab 10 darab dengan berapa meter? 6 meter. Okay, so you darab semua. 6. You dapat 6,000 Pascal. So 60 kilopascal. Betul? 6 kilopascal ni. Jawapannya adalah D. Betul? 28? Setuju? Betul. Okay. Number 29. Which of the following is not affect the pressure of the liquid? So formula ialah rho GH. So ini sahaja yang terlibat, yang lain tak terlibat. Gravity ada. Density ada. Depth ada. So yang tak terlibat adalah volume. Okay. Number 30. Okay. 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 Atmospheric pressure 76 cm/Hg. Calculate the pressure trapped in the glass tube. Okay, sepatutnya. 11. Sepatutnya dia adalah 66. Betul? Tetapi dia dapat 65 aja. Maknanya dia tak dapat nak naik sampai 75 cm kerana dekat dalam ni ada gas.
Gas tu yang tekan dia supaya dia tak boleh naik sampai 75. Sampai 76. Jadi berapa different dia? 11. Ah, Right. 76 tolak 65. So berapa perbezaan dia? 11. 11. 11 cm Hg. So number 30, the answer is A. Okay? Okay. Okay, so dah habis sampai soalan nombor 30. Saya bagi je jawapan nombor 31 sampai 50. Okay, nanti kalau tak faham, you boleh tanya dalam tele Boleh Okay, teacher. Boleh. Number 31, the answer is donkey. Okay, number 32. Number 32 is boy. Number 33 is apple. Thirty-four is boy. 35 is boy. Dapat tak ni? Dapat. 36 is donkey. 37 is cat. Ay, ada bunyi burung. 38 is boy. 39 is donkey. 40 is apple. 41 is cat. 42 is apple. 43 is donkey. 44 is donkey. 45 is boy. Boy. 46 is cat. 47 is apple. Okay. 48 is boy. 49. A. Yes. 49 is cat. Cat. Dia tengok kat cermin kot. Betul-betul. Okay, 50 is apple. Is it apple? Object is placed 18 cm from the concave mirror which has focus length 10 cm. What are the characteristic? Okay, so yang ini dia semir move kan? Tapi dia pakai concave. Concave mestilah, betul lah. Bir. So dia punya focal length F. F dia ialah 10 cm. Sekarang kedudukan dia ialah 18 cm. So kalau 2F ialah 20 kan? Sekarang dia berada dekat sini lah. 18 kan? So this is the object. So kita ada dia semir. Move. Kan? So dia adalah mirror. Magnified inverted real. So magnified inverted real. Mana? Magnified inverted real. The answer is A. A. Okay. So ada 20 questions yang kita tak sempat lagi nak bincang. So nanti tengok macam mana. Mungkin kalau ada soalan yang you tak faham sebab soalan yang 20 soalan yang terakhir ni adalah chapter yang ujung-ujung kan. Which is a bit important juga untuk kita discusskan. So mungkin tengok macam mana kita boleh cari hari lain ke malam ke untuk discuss sambung. Okay, teacher. Alright. Mungkin malam ni ke? Tengok nanti macam mana saya bagi tahu Alright, itu sahaja. Thank you girls. Thank you, Thank you. teacher. Thank you, teacher.